ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, yang dimuliakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas keizinan dihidupkan lagi kita ini pada malam ini. 2 bulan 3 bulan yang lepas kita tak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Dan 2-3 hari sebelum masuknya Ramadan, kalau dekat telefon saya tu, dalam grup WhatsApp tu, ada sahaja berita kematian di kalangan saudara kita, di kalangan ahli karya kita, di kalangan kenalan-kenalan kita, tak kira tua muda. Namun Allah berikan kesempatan kepada kita sehingga malam ini diberikan kita hidup dalam keadaan kita masih lagi melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan untuk terus istiqamah, bukan hanya pada bulan Ramadan, bahkan sehingga akhir hayat kita. Kerana kita ini bukan hamba Ramadan, tetapi kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa seperti mana diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dalam awal ayat ini Allah berfirman ya ayyuha. Ya itu satu makna yang sama dengan ayyuha, iaitu panggilan wahai. 2 kali Allah memanggil ya dan juga ayyuha. Cuma penggunaan dalam bahasa Arab ini, ya ni digunakan untuk memanggil orang yang jauh. Ya walad, biasa orang panggil, oi budak sini, dipanggil orang yang jauh, ya. Ayyuhal walad bermakna budak tu ada depan dia. Dua-dua tu memberi makna yang sama, iaitu panggilan. Ya untuk panggilan orang yang jauh kedudukannya dengan kita, dan ayyuha untuk panggilan yang dekat dengan kita. Jadi apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini satu bulan yang istimewa yang Allah kurniakan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam bulan ini dikurniakan pelbagai nikmat dan juga keistimewaan. Kalau nak sebut satu persatu keistimewaan bulan Ramadan, tak cukup satu malam. Nanti habis modal pentazkirah yang lain, Ustaz, ya. Cuma malam ni satu hadis yang ingin saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi,
telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, hu tu kembali kepada puasa, adalah milikku, li, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Daripada ayat tadi Allah memanggil orang yang jauh, orang yang dekat. Apa maknanya? Kalau mungkin di kalangan kita selain bulan Ramadan, kita jauh sikit dengan Islam, kita jauh sikit dengan agama. Sembahyang akhir-akhir waktu, kadang-kadang terlepas qada, untung qada sebab utang. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah kurniakan satu perasaan bila mana kita meninggalkan sembahyang, kita meninggalkan puasa, kita melakukan perkara-perkara yang maksiat, Allah seolah-olah menggerakkan hati kita supaya jangan buat. Jangan buat. Dan orang yang berpuasa ini, walaupun dia bersendirian, kita kata kita, kalaulah kita ni bersendirian dalam kereta, ada air botol mineral dekat sebelah kita, rasa-rasa kita nak minum ke tidak? Orang tak nampak ni, kita tak minum. Kerana apa? Ini nikmat yang Allah kurniakan dalam bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lain tu mungkinlah kita buat perkara-perkara yang tak elok tu, kita tengok orang lain clear buat. Tetapi dalam bulan Ramadan ini Allah kurniakan dalam diri kita, seolah-olah iman kita ini di-charge dengan penuh dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wasyamu junnah, yang bermaksud puasa itu perisai. Dengan sebab puasa tadilah seseorang itu boleh menahan dirinya daripada minum. Dengan sebab puasa tadi dia boleh menahan dirinya daripada makan. Dengan sebab puasa tadi dia boleh menahan dirinya daripada syahwatnya. Tak boleh nak bersama dengan isteri di waktu siang. Walaupun kalau kadang-kadang dalam rumah kita berdua dengan orang rumah, tak buat juga. Sebab apa? Sebab kata Allah, puasa itu adalah perisai. Ni hikmah, kelebihan puasa bagi orang mukmin. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila seseorang daripada kamu berpuasa pada suatu hari, fala yarfuth wala yashab, maka janganlah berkata dengan perkataan yang kotor dan menjerit-jerit. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saimun. Sekiranya seseorang mencelanya atau mengajaknya untuk bergaduh, maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Ini anjuran, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bila berpuasa, ada orang cuba nak sabotaj kita, ada orang cuba nak cari pasal dengan kita. Ini perintah, bukan suka-suka. Allah perintahkan kita supaya kita berkata dengan dia, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk lis-saimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bifitrih wa idza laqiya rabbuhu fariha bisawmi. Sesungguhnya aku berpuasa demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kekuasaannya. Sesungguhnya kata Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini perumpamaan kelebihan orang yang berpuasa.
Jangan nanti besok siang cakap dengan kawan sebelah, kawan tu tegur, busuk mulut kau. Jangan, ini lebih wangi di sisi Allah. Jangan. Nak kata kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang yang berpuasa, sehingga kan kalau kita rasa mulut orang yang berpuasa bangun tidur mungkin busuk, tetapi orang yang berpuasa ini baunya itu lebih wangi di sisi Allah berbanding dengan bau kasturi. Untuk orang yang berpuasa, kata Allah, ada dua kegembiraan yang mana dia ini akan bergembira dengan kedua-duanya. Apa dia? Yang pertama, apabila ia berbuka. Tengoklah macam mana kita berbuka tadi, penuh atas meja. Hari ini hari pertama puasa, kalau pergi dekat bazar tu, balik tu kosong bakul motor, sampaikan tak cukup isi lagi dekat box belakang motor, penuh atas meja. Kerana apa? Gembira sebab nak berbuka. Padahal masa buka tu tak makan banyak pun, sikit je. Lagi-lagi kalau bertugas imam ya tak boleh makan banyak-banyak. Saya tahulah sebab saya dulu pernah bertugas jadi imam. Makan banyak habis out nafas. Jadi lelah. Jadi kena buka dengan air kosong, kurma dengan buah sikit. Nanti kan lepas habis tarawih barulah makan berat. Bagi orang yang berpuasa, kata Allah, dua kegembiraan yang Allah kurniakan kepada orang yang berpuasa. Pertama, dia berasa gembira ketika mana? Ketika nak berbuka puasa. Dan dia gembira dengan berbuka puasanya dan ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat nanti, dia gembira dengan puasanya. Dalam riwayat lain daripada Imam Bukhari, hadis ini disambung lagi dengan matan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dia, yakni orang yang berpuasa, kata Allah, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya dan meninggalkan syahwatnya kerana aku. Maka puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa ni satu ibadah yang special, yang mana hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menilai puasa kita ini tahap dia yang mana, champion ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, yang tercorot ke. Allah yang akan menilai. Dan besarnya keistimewaan puasa ini sehingga kan kata Allah, bau mulut orang yang berpuasa tadi lebih wangi daripada bau minyak kasturi ataupun bau kasturi. Dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Setiap kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda kebaikan sepertinya. Dan ini juga kelebihan bila mana kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Niat saja ni istimewanya orang Islam. Rahmatnya Allah itu, maha rahmatnya, bila kita niat nak melakukan kebaikan dah ditulis pahala kepada kita. Belum buat lagi. Bila kita buat dapat 10 pahala. Berbeza kalau kita niat nak melakukan perkara tak baik, nak buat maksiat, niat belum dapat lagi dosa, belum catat lagi dosa kita. Melainkan kita dah lakukan, barulah dicatat dosa kita. Tapi kalau kita dah berazam, memang aku nekat nak pergi rompak bank malam ni, contohlah. Dah standby dah, parangnya, pisaunya, pistolnya dalam kereta, tengah-tengah bawa tu accident, tu dikira juga. Sebab dia dah nekat nak berbuat kejahatan. Tetapi kalau kita niat saja, niat nak buat benda tak baik, tapi belum lagi kita mulakan, maka tak ditulis lagi kejahatan dalam buku amalan kita. Dalam riwayat lain, Imam Muslim pula menyambungkan matan hadis tadi. Apa kata Imam Muslim? Riwayat Imam Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin
Qala Allah Ta'ala illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan anak Adam digandakan kebaikannya daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Perbuatan baik kita ini Allah akan balas gandakan dengan 10 sehingga 700 kali ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, melainkan puasa. Maknanya apa? Puasa ini boleh jadi lebih daripada 700 kali ganda. Melainkan puasa, kata Allah, sesungguhnya ia milikku dan akulah yang akan membalasnya. Dia, yakni orang yang berpuasa, meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita antara kelebihan orang yang berpuasa, ganjaran yang cukup besar sehinggakan melebihi ganjaran daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan ganjaran ini langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar? Wallahu a'lam. Kerana kata Allah, puasa ini adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Kita masuk 1 Ramadan hari ini. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis, cuma perbandingan, perumpamaan Ramadan yang datang kepada kita saban tahun. Daripada kita mula lahir, daripada kita mula berpuasa, mungkin ada yang puasa umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun dah mula berpuasa sehingga hari ini. Saban tahun Ramadan datang kepada kita, jumpa kita. Diibaratkan kita ini seperti 4 golongan. Golongan pertama, dia menganggap Ramadan ini adalah seperti tetamu VIP. Kita kalau buat satu program yang mana yang hadir itu golongan-golongan VIP, wah, kita punya persediaan itu sebulan sebelum tu dah prepare awal-awal dah. Berapa kemah nak kena tempah, apa menu makanannya, berapa belanjanya. Sebab apa? Sebab yang datang itu VIP. Itu perumpamaan kita seandainya kita menganggap Ramadan yang jumpa kita atau kita yang jumpa Ramadan seperti Ramadan ini tetamu VIP. Maknanya apa? Sebelum Ramadan lagi kita menanti-nantikan ketibaan Ramadan. Bahkan ulama salafus salih 6 bulan sebelum tibanya Ramadan, mereka dah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah supaya sampaikan usia mereka sehingga jumpa dengan Ramadan, menanti-nanti kedatangan Ramadan. Ini kumpulan yang pertama, champion. Dia menganggap Ramadan ini ibarat tetamu VIP. Semua disediakan. Kalau makanan tu makanan yang paling mahal disediakan. Kalau tempat tu tempat yang paling baik disediakan. Sebab tetamu VIP nak datang ni. Selagi belum balik dia, selagi tu kita layan dia dengan baik. Bahkan kalau dia nak balik pun kita akan iring dia sampai ke kereta dia, sampai dia balik lambai, bye. Sampai tahap macam tu kita layan orang tetamu yang VIP. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia menganggap Ramadan ini seperti tetamu kawan-kawan dia. Kawan datang, Assalamualaikum, salam, masuk. Buat macam rumah sendirilah. Ada air tak? Kau buka je lah kat petak ais tu, ada air, minum je. Dia menganggap Ramadan seperti kawan dia. Kawan baik dia, kawan kerabat dia, kawan macam hari-hari jumpa. Kawan nak balik dah, lipatlah dulu. Ini golongan yang kedua. Okey lagi. Maknanya apa? Dia menerima kehadiran Ramadan. Dan dia layan Ramadan ini seperti mana kawan dia. Golongan yang ketiga, dia menganggap Ramadan ini seperti orang yang tidak kenal.
Macam orang yang lalu depan rumah kita bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cik tumpang tanya, kita layan, kita akan layan. Ni rumah ni kenal tak nama si Fulan bin si Fulan? Oh, kenal. Ini kat ujung kampung sana, ada jumpa simpang, masuk kanan, lepas tu rumah yang ketiga. Kita layan. Dan ada masa kita kata, lambannya orang ni nak balik, nak gerak-geraklah cepat. Ini golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat, dia menganggap Ramadan ini seperti jemaah tabligh. Jemaah tabligh yang datang ke rumah, bukan rumah tuan-tuan lah, rumah orang lain. Shh, Assalamualaikum. Shh, jangan cakap. Seolah-olah tidak menerima kehadiran Ramadan. Bahkan dalam hati dia, cepatlah belah. Cepatlah balik. Seolah-olah Ramadan ini datang menyusahkan hidup dia. Dia puasa. Tetapi dia menganggap Ramadan ini satu masa yang bagi dia, bulan yang penat. Kalau boleh cepatlah habis Ramadan. Kalau boleh pejam celik. Kalaulah aku sakit, kalaulah aku musafir. Dia nak mengelak je manjam daripada puasa. Ini golongan yang keempat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Tepuk dada kita, tanya iman kita, kita ni dalam golongan yang keberapa dalam kita menyambut Ramadan. Ini masih lagi satu Ramadan, ada baki lagi 29 hari lagi, insya-Allah. Kalau kita dipanjangkan usia, mudah-mudahan dipanjangkan usia kita sehingga akhir Ramadan, bahkan kalau boleh lebih lagi lah. Jangan satu Syawal Allah tarik kita pula. Tapi kalau boleh satu Ramadan ini kita nak ada, supaya setiap waktu yang ada kita dapat gunakan untuk membuat kebaikan, untuk menambahkan amal kebaikan kita, dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya. Bahkan orang yang tidur semasa puasa, siang tidur pun dikira ibadah. Itu kelebihan dalam bulan Ramadan. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah fadilat, kelebihan puasa, kelebihan bulan Ramadan nanti ustaz-ustaz lain akan cerita pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.